Kita pun tak tahu bagaimana kesudahan kita, tapi fikir positif lah. Ya, ambil sikap begitu lebih mudah. Dan kita takut hari ni kita kata orang ni sesat, menyeleweng, kafir, murtad. Kita takut Allah uji anak cucu kita pula seketika nanti. Itu yang kita takut. Atau kita mati ni Allah uji isteri kita pula. Itu yang kita takut. Bila mati masuk kubur, bagaimana kita nak jawab dengan Allah? Bukan bererti saya bela JISB, tak. Saya tak ada kepentingan, bukan advisor ke, bukan penasihat ke, bukan saya nak kahwin 2-3 orang JISB, tak. Tapi kita melihat sudut pandang dengan neraca keadilan. Cita-cita Ustaz Asy'ari Muhammad tadi, dia dapat pahala dah. Bina Arkam ni nak jaga ekonomi halal umat Islam dan nak buat tuntutan dakwah fardu ain. Tahun 68. Bapak kita masa 68 tu ada idea macam dia, ada kemampuan macam dia? Tak ada pun. Dan kalau tuan-tuan telusuri, gerakan Islam yang paling berjaya di dunia adalah JISBH. Daripada 68 hingga 2024 boleh bertahan. Silap sikit je. Kenapa kita tak ambil kira orang yang sesat dan orang yang bertaubat dalam JISBH? Kenapa kita tak ambil kira? Lepas tu buat cerita bohong, kata JISBH tak pernah bayar zakat 4.4 juta. Esok tu keluar ketua pengarah Lembaga Sidang Negeri, oh JISBH ni bukan tak pernah bayar zakat, bukan tak pernah bayar cukai, bayar, cuma 4.4 juta tu adalah cukai taksiran 2023 sahaja. Kita pegawai kerajaan banyak tahun kita tak buat penyelarasan cukai atau taksiran cukai pun. Standard lah tu. Tapi kenapa cukai yang tadi 83 juta tu boleh langsai je? Macam cerita kartun. Ahli-ahli parlimen kita pun senyap je, isu JISB semua senyap je. Masa ceramah pilihan raya berapi-api keluar. Api keluar macam Ultraman sembur raksasa. Bila berlaku isu ni, kepentingan umat Islam, doktrin Islam, senyap je semua. Mana pergi ahli parlimen? Kenapa tak cakap? Kenapa tak bela? Kenapa tak sediakan solusi penyelesaian masalah ni dengan hikmah? Dan hari ni anak-anak kecil yang ditangkap tu mana pergi? Di lokap mana mereka ditahan? Tahan budak-budak, tanya pun tak ada nak jawab. Biarlah ibu bapa mereka tahu kat mana mereka. Nak jamin ke, didakwa ke, biar secara telus, secara adil. Kan? Allahu Akbar. Yang sekarang ni senyap. Ending macam mana? Seronokkah kita kalau kita buat isu yang menyebabkan pekerjaan saudara kita hilang, maruah saudara kita itu terhina? Seronokkah kita? Kalau saudara se-Islam kita sesat, kafir, murtad sekalipun, maka kewajipan kita untuk pergi pada mereka, dakwah mereka, pulih mereka agar mereka kembali beriman kepada Allah. Daripada kita lihat padang muka, fanatik sangat, anak sesat sangat, padang muka, selesai tak masalah macam tu? Tak selesai pun. Allah. Ni isu RUU mufti wilayah. Bising buat apa? Yang bising mufti seorang tu je. 13 orang mufti setuju, tuan-tuan. Dan kita ni berapa tahun dah kita merdeka? Masih belum ada mufti Malaysia. 14 buah negeri, 14 orang mufti. Nasib baik 13 mufti ni Ahlus Sunnah wal Jamaah.
seia sekata sehati sejiwa pada soal RUU. Sebab tadi undang-undang hal ehwal Islam ni ada pada undang-undang tubuh negeri, ada pada fatwa negeri, ada pada enakmen pentadbiran Islam negeri atau akta pentadbiran Islam di wilayah persekutuan. Ini punca kuasa. Dan mufti ni kerja dia menasihati sultan dalam urusan agama. Kalau mufti wilayah, peranannya lagi besar. Sebab dia menasihati yang di Pertuan Agong dalam urusan hal ehwal agama Islam. Besar tak peranan mufti wilayah? Sebab tu kalau mufti lain, Jusasi, mufti wilayah, Jusae. Sebab mufti wilayah, dia jaga Penang, dia jaga Melaka, dia jaga Sabah, dia jaga Sarawak, dia jaga wilayah persekutuan yang 3, KL, Labuan dan Putrajaya. Bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi apa masalah? Tak ada masalah pun. Sebab rang undang-undang mufti ni dah ada. Rang undang-undang mufti Sabah dah ada sejak 2004, diguna pakai di Sabah dengan term dan section yang sama. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Di Kedah dah ada rang undang-undang mufti negeri Kedah 2008, diguna pakai hingga sekarang. Ada masalah? Tak ada masalah. Rang undang-undang mufti ni apa? Polisi dan takbir urus di pejabat mufti berkenaan. Kalau rang undang-undang mufti wilayah adalah polisi dan takbir urus di peringkat mufti wilayah sahaja. Syarat mufti dan timbalan mufti hendaklah orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asyairah dan Maturidiyah. Artinya orang Wahabi tak boleh jadi mufti atau timbalan mufti wilayah. Orang Syiah tak boleh jadi. Pengikut Ayah Pen, pengikut Arkam, Haji Kaha, Qadiani, Ahmad Matahari, ajaran Taslim, ajaran Sesat Barat tak boleh jadi mufti dan timbalan mufti wilayah persekutuan. Dan tak ada orang marah pada Asyairah dan Maturidiyah. Sebab Asyairah dan Maturidiyah ni pelopor ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman berzaman. Dalam ni ada ulama akidah, ulama fiqh, ulama hadis, ulama tafsir, ulama bahasa, ulama sastra, ulama qiraat. Macam jenis ulama, berjuta-juta ulama. Dan pelbagai tingkatan disiplin ilmu ada dalam ni. Bukan sembarangan. Tak ada orang marah pada Asyairah dan Maturidiyah ni kecuali puak-puak Wahabi. Dia sebut Asyairah dan Maturidiyah jadi panah, jadi nak marah, jadi mengamuk. Ada jin di sakah kah? Cara undang-undang mufti wilayah tak kacau Perlis pun, tak kacau Sabah ke Sarawak, tak ada kena mengena. Ada kena mengena dengan orang Islam? Tak ada kena mengena dengan orang bukan Islam. Jadi pemimpin bukan Islam nak menyibuk pasal rang undang-undang mufti wilayah pasal apa? Dia bukan macam RUU yang lain, yang konvensional, tak. Kalau akta pengangkutan jalan memang ada kena mengena, akta makanan memang ada kena mengena pada semua orang. Tapi ini rang undang-undang mufti wilayah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak baca laras perbincangan akademik, tuan-tuan boleh rujuk tulisan mantan Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad. Bagus tulisan dia dari segi undang-undang, dia bahaskan. Titah Raja Perlis dia bahas dan tanggapan Mufti Perlis dia jawab satu persatu. Punca kuasa rang undang-undang ni yang di Pertuan Agong. Kalau Agong dah setuju rang undang-undang ni, settle. Bawa ke Parlimen, 222 orang ahli Parlimen akan mengundilah rang undang-undang ni. Itulah jawapan dia. Ni bukan bidang kuasa kita, bukan hak kita. Oh, kita kritik, lepas tu kita cabar Menteri Agama untuk debat dengan kita. Rang undang-undang bukan untuk diperdebatkan, untuk dibentang, diluluskan di Parlimen. Yang buat rang undang-undang ni JAKIM, Jabat Mufti Wilayah, Jabatan Kehakiman Syariah, Pejabat Peguam Negara. Kita panggil pakar-pakar. Kita dah bentang di kalangan mufti-mufti, orang bentang dia tak mari. Lepas tu mula mabuk ketum, tak tahu tanya, dan tak tahu jangan keliru dan mengelirukan orang lain. Benda mudah bah, benda boleh gaduh. Bincang buat apa? Gaduh je.
Kan macam cerita Piramli kat pejabat buruh tu, nak interview. Lepas tu potong queue. Kalau tu marah, ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Kepala bapak engkau mana? Tengok kita. Bila kita boykot KFC, McDonald, Pizza Hut, Starbucks. Lepas boykot tu, JISB ditembak, hancur, shoot down, habis. Nampak? Grand design siapa ni? Undang-undang mufti wilayah. Dah ada sampel. Tuanku sebagai ketua agama dah setuju, jalan bentang parlimen. Dan ahli-ahli parlimen pun jangan bongok sangat. Tanya dulu, belum nak komen rang undang-undang mufti wilayah, baca dulu, tanya dulu, dapatkan fakta dulu. Ni bercakap lebih, mulut lebih laju daripada akal. Cakap begitu, cakap gini, huru-hara jadinya. Hari tu kita duduk sibuk isu JISB. Ni sekarang kita duduk sibuk rang undang-undang mufti wilayah. Dalam masa yang sama, orang lain buat kerja di belakang tabir. Akhir sekali, menang sorak kampung tergadai. Allahu Akbar. Jadi itulah tuan-tuan. Bagi masa sejam setengah, dah 2 jam lah. Ada soalan? Ada nak tanya? Ada nak marah? Ada tak puas hati? Silakan. Nanti bila ada ustaz balik, macam-macam. Dia WhatsApp dalam grup, Ustaz Zamia ni tak boleh, dia garang, dia bantai orang, dia ni outspoken, dia ni tak boleh jemput dah lain kali, ganas sangat. Dia umpat kita pula ustaz. Bukan tuan-tuan, kat surau lain, kat masjid lain. Tak kisah tuan-tuan, tak apa, tak ada. Tuan-tuan nak kutuk saya, tak ada benda pun. Ya. Baik. Prosedur dia mudah je. Kalau kita nak kata orang tu sesat apa semua, biasanya Jabatan Mufti dia akan dapatkan maklumat tu daripada bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam masing-masing. Dia liaise dengan JAKIM, liaise dengan PDRM, apa semua sekali. Kalau bahagian penyelidikan tu bawa dapatan, bawa persembahan, kata sesat, dia akan bawa hujah dan dalil tu dalam pembentangan kepada pihak Jabatan Mufti Negeri. Dan Jabatan Mufti Negeri bila terima pembentangan tu, sama ada dia nak tanya, berpuas hati dan sebagainya, dia akan mengurat langkah seterusnya lah. Kalau kita kata balik pada Al-Arkam tu, dah settle lah. Fatwa Arkam tu, okey, Arkam sesat menyeleweng, Asy'ariyah dan isterinya dah bertaubat pun. Yang ada sisa-sisa tu, lepas tu Arkam berpecah. Ada yang keluar, ada yang stay. Tapi dia pergi pada JIS, dia pergi pada Rufaqa, dia pergi JISB, dia pergi pada JISBH. Lepas tu kemudian kita nak kata JISBH ni sesat ni, kena beri justifikasi yang kukuh. Kalau biasanya melibatkan doktrin sesat, merujuk kepada aurat Muhammadiyah. Nak kaitkan anggota JISB ni amalkan aurat Muhammadiyah tu, itu pembuktian yang berat dan susah.
Kalau kita kata ni buku Aurat Muhammadiyah, ada di rumah saya. Polis subuh ada kat rumah saya. Belum tentu saya amalkan aurat ni. Saya beli mungkin nak kaji. Saya beli saya nak tahu juga kat mana sesat tu. Kan? Ataupun kalau Aurat Muhammadiyah tu orang dah hafal dalam. Orang dah hafal, dah ingat dah. Dia duk wirid 7-8 tahun dia ingat macam kita hafal Yasin. Masa dia duduk kat surau, kat masjid, kat rumah baca Aurat Muhammadiyah tu, kita kata ni Aurat Muhammadiyah ni. Lepas tu kita tangkap dia sesat. Lepas tu kita nak bukti mahkamah macam mana? Nak operate perut dia tengok. Tak ada benda tu. Payah. Nak panggil keterangan pakar, dia takkan mengakunya. Sebab Aurat Muhammadiyah ni dibukukan, diamalkan. Kalau kita tangkap orang JSBH, ada bahan-bahan Aurat Muhammadiyah ni, ada juga sedikit justifikasi ataupun bukti. Tapi yang tak ada kaitan dengan amalan sesat Aurat Muhammadiyah ni, janganlah tangkap. Dia tak bersalah dengan undang-undang sivil, janganlah tangkap. Jangan main tangkap semua aja. Tangkap yang bersalah aja. Kalau buat jenayah, tu kita kata. Ada kemarin saya dapat maklumat, kawan saya Ustaz Hafiz ni, dia ada tahfiz di Port Dickson dan dia pengamal perubatan Islam. Ada orang fitnah dia, report bahawa dia ni amang seksual pada kanak-kanak. Dia ditangkap. Pada hari dia ditangkap, disiasat polis tu, keluar berita Ustaz JISBH ditangkap kerana dan amang seksual pada kanak-kanak. Lepas 3 hari reman, 7 hari reman, lepas tu dibebaskan, keluar pula berita Ustaz berkenaan tidak ada kaitan dengan JISBH. Lepas hamba Allah ni keluar, dia ada dalam grup saya perawat Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya tanya dia, apa benda sebenarnya yang berlaku? Dia kata panjang cerita Ustaz. Dia orang tuduh saya ada kaitan JSBH. Saya pun tak pernah ada kaitan dengan JSBH. Tapi pembunuhan karakter dah berlaku. Sehingga tangan ni patah, bahu ni patah. Dipukul dalam soal siasat. Nanya Pak Gari. Report pun orang tak ambil tindakan. Jangan zalimi orang. Kita bertindak dengan kadar. Sila. Pukas. Pukas ni siapa? Dia dapat maklumat dari segelintir ahli-ahli JSBH yang tak puas hati. Itu segelintir, bukan semua. Kalau nak kata tak puas hati, anak kita 5 orang ada yang tak puas hati pada kita, selaku bapa, selaku mak. Tapi kalau anak tak puas hati pun, bawalah bincang dengan mak bapak adik-beradik sendiri. Jangan tak puas hati itu pergi bubuh dalam Facebook. Cakap ayah dia begini, mak dia begini, adik-beradik dia begini, bubuh dalam Facebook. Kita bergaduh laki bini, pergi bubuh dalam Facebook. Cakap gitu, cakap gini, takut tambah macam-macam cerita. Patutnya selesailah dengan semangat kekeluargaan dan akhlak yang mulia. Selesailah. Yang tak bayar gaji, bayar gaji. Yang bersalah, minta maaf. Yang terhutang, bayarlah. Kan? Lebih kurang gitu. Ini tak. Dia tak puas hati, dia gunakan media sosial untuk rakam, untuk buat ulasan, takut tambah macam-macam. Jadi keadaan tu bertambah parah. Lepas tu pukas, kita tak tahu siapa. Siapa yang beri duit untuk operasional pukas tu. Kalau tak tahu siapa, benda tu majhul. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik, orang tak betul, orang jahat sebarkan berita, selidiklah berita tu baik ke buruk, ke benar ke salah. Ni tak. Terus dapat berita, terus tangkap buat op global.
outcome daripada tangkapan tu, mana ada pendakwaan? Sebab pendakwa IO ni, ketah dia akan dihantar ke pejabat peguam negara. Pejabat peguam negara kalau tak ada fakta dalam kertas siasatan tu akan dihantar semula pada IO untuk ditambah baik. Kalau IO gagal tambah nilai pada kertas siasatan tu untuk nak tangkap orang, nak dakwa orang, nak terus reman orang, pejabat pendakwa ia akan tolak. Bila tolak, tak dakwa, jadi kes tu NFA, non further action. Tapi bila orang tu ditangkap, orang ambil gambar, orang highlight berita, jatuh dah maruah dia. Begitukah cara Islam kita selesai konflik? Allahu Akbar. Tak begitu sepatutnya. Tengok dulu, kita ada Syiah dulu. Tun Mahathir tangkap Syiah, Tun Mahathir tangkap Arkam dulu, okey ya. Abu Ya ditangkap kerana sesat, kan? Jadi majlis fatwa panggil dia bermuzakarah, dia mengaku dia sesat, dia bertobat, kan? Nampak kan? Nampak? Ini kita dakwa orang sesat, tak ada tangkapan, tak ada muzakarah, tak ada majlis taubat. Wah, kita belajar yang dulu daripada sekarang. Dulu kita lebih bijak, sekarang kenapa tidak? Tengok Al-Ma'unah dulu. Kan dia amal silat kebatinan apa semua, pergi serang kamp tentera, rapas senjata apa semua, pihak polis dengan sumber intelijen dapat maklumat, dapat perintah tangkap, dakwa. Bawa ke muka pengadilan. Kita tahulah orang ni seorang, jatuh hukum sekian. Saya masuk penjara pulihkan anggota pengganas Al-Ma'unah tu. Sama ada mereka digantung mandatory ataupun penjara seumur hidup. Saya kenal bapak tu. Tapi kita masuk ni sekadar memulihkan fahaman dan amalan mereka. Balik semula pada kita. Yang lepas tu, lepaslah. Alhamdulillah. Itu kaedah dia. Tapi sekarang ni tak jadi macam tu. Kita tak belajar daripada kesilapan yang pertama. Apa agenda pun tak tahu. Allah. Ya. Sekarang ni benda media ni kan, memang kita beritahu mana mana salah. Sampai macam tu kat sana. Ya. Dia cakap sini bukan sebenarnya. Apa yang kita baca sini dengan sini, apa yang kita dengar tadi kena. Jadi kita memang dah tak ada kata asas nak dulu pun kadang-kadang buat ujar yang bagus kan. Ya. Pun boleh sedang adakah patut kita berada di tengah-tengah tak buat. Okey. Rujukan kita bukan media sosial. Rujukan kita kalau bab agama, pihak berkuasa agama. Kalau bab hukum hakam, tanyalah Jabatan Mufti Negeri Selangor. Kalau kita dalam wilayah, kita rujuk Jabatan Mufti Wilayah Sekutuan. Kalau kita kata tu bab fatwa, bab hukum hakam apa semua, sesat ataupun tidak, biar mereka yang buat keputusan. Bukan ustaz, bukan kumpulan, bukan geng-geng tertentu, tak. Sebab mereka ni ada kepentingan. Ya, kepentingan peribadi, kepentingan kumpulan, kepentingan perniagaan, saingan, bisnes, macam-macam lah. Jadi kita ni mazhabul awam, mazhabul mufti. Kita orang awam ni ikut fatwa dalam negeri kita. Kita Selangor ikut Selangor. Jangan kita Selangor nak ikut Perlis pula. Biarlah orang Perlis ikut mufti dia. Kita Selangor ikut Selangor. Kita KL, kita ikut KL. Senang je kita. Kan? Kalau tak ada fatwa dengan sesuatu aliran yang salah dan sesat, bukan salah kita. Itu tanggungjawab mufti. Biar mufti buat kerja. Masalahnya, kita nak jadi mufti lebih daripada mufti lagi. Itu masalahnya. Kan? Kita nak jadi wartawan lebih daripada wartawan bertauliah. Nak jadi cepat menyebar berita. Buat apa semua tu? Kalau kita ada akal sikit, kita fikir. Kalau kita ada ilmu tu, kita timbang. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kan? Kita ambil sifat warak. Tak apa, kita tengok dan lihatlah. Minta Allah buka hidayah pada kita. Nak percaya ke tak nak percaya? Kalau orang cerita buruk isteri kita gitu, kalau kita cepat melenting, gaduh.
bercerai, berpukul, patah, riuk, cedera. Tapi kalau kita sabar, orang bagi maklumat pada isteri kita, kita sabar, kita tenang, kita minta petunjuk daripada Allah, kita bincang dengan isteri, bincang dengan anak-anak, bincang dengan mak bapak dia, bincang adik-beradik dia, selesai masalah tu. Dengan manusia kita jaga hubungan, dengan Allah kita munajat, ada jalan keluar daripada masalah. Ni tidak kita terlalu gairah sangat. Saya katakan tadi, kalaulah orang tu Syiah ke, Wahabi ke, liberal ke, Nabi Melayu ke, Nabi palsu ke, okey, dia sesat, okey, dah ada fatwa, boleh tangkap masuk penjara, kita pulihkan dia, supaya dia kembali kepada Allah. Ni dia masuk penjara, kita duk kutuk-kutuk dia. Abu Ya Asy'ari dah meninggal, kita pun duk caci, duk maki, duk hina, duk cela, duk forward benda-benda yang dia dah bertaubat dah pada kesalahan dia. Buat apa semua tu? Ingat, kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Kita buka aib orang, Allah buka aib kita. Ingat tu. Ambil sikap warak. Bila ada akal, kita fikir. Bila ada ilmu, kita timbang. Bila ada budi, kita santuni. Kan? Kalau ada GSSB kat sini sekalipun, kita pergi jumpa, kita tanya dia. Cakap mana fahaman, amalan, ajaran, apa yang boleh kita bantu. Bukan terus kita ni pulau dia, hina dia, cerca dia, maki 24 jam. Tak selesai masalah tu. Saya lebih progresif dalam bab ni sebab saya masuk penjara, tuan-tuan. Kalau orang bunuh orang, saya terlibat dengan pemulihan banduan yang digantung sampai mati. 302 kanun kesesaan kerana melancarkan perang kepada diri Pertuan Agong ataupun kerana bunuh orang. Dia juga dihukum gantung mati. Ada satu lagi, Seksyen 29B, Akta Dadah Berbahaya. Walaupun mereka dah dijatuhi hukuman gantung sampai mati, kita masuk lagi. Beri bimbingan, panduan, tunjuk ajar, nasihat. So dia taubat tiap-tiap hari, hilangkan stres, daripada bergantung pada ubat, terus bergantung pada Allah. Mungkin suatu hari nanti raja atau sultan negeri itu berkenan, sempena hari keputeraan raja, tuanku ni berkenan untuk memberi pengampunan kepada mereka yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dia boleh keluar penjara. Sebab hidup mati manusia tu di tangan Allah. Kita pun tak tahu bagaimana kesudahan kita, tapi fikir positif lah. Ambil sikap begitu lebih mudah. Dan kita takut hari ni kita kata orang ni sesat, menyeleweng, kafir, murtad. Kita takut Allah uji anak cucu kita pula seketika nanti. Itu yang kita takut. Atau kita mati ni Allah uji isteri kita pula. Itu yang kita takut. Jadi kita ambil sikap warak dalam hal ni. Sentiasa beri harapan bagi orang-orang yang tergelincir dari landasan kebenaran. Kita beri harapan untuk boleh mengikut kadar kemampuan kita. Alhamdulillah. Daripada duk terus menyerang tanpa kesudahan. Yang ruginya saudara se-Islam kita juga. Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman dalam urusan agama. Dan setiap masalah tu ada jalan keluar bila kita bertakwa pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan kesulitan hidupnya ada jalan keluar. Tapi minyak tak turun-turun, tuan-tuan. Walaupun belanjawan 2005 telah dibentangkan, minyak masih lagi tak turun RM1.50. Sabar je lah. Sabar je lah. Nampak macam mana. Dan orang tak kata Petronas bayar zakat kat mana. Petronas bayar zakat kat mana. Orang tak kata Petronas sesat. Tak berani kata pula. Maybank, CIMB Bank, Hong Leong Bank, bank-bank konvensional mengamalkan riba tu. Kenapa tak kata bank haram? Kenapa tak kata bank sesat? Jelas riba tu.
Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang tak kata pun, orang tak petikai pun, sebab dia syarikat besar. Kan? Tapi kalau apa yang kita benci ni, kita hentak habis-habis. Kan? Rohingya tuan-tuan, Rohingya Myanmar tu datang, kita bagi kat UNHCR, beri makanan, beri minuman, buat sekolah, beri bantuan perubatan. JISBH ni orang Islam kita, tuan-tuan. Orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Mungkin di kalangan saudara mara kita, tuan-tuan. Kenapa kita pandang lebih jijik daripada orang lain? Patutnya orang Islam ni Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu bersurah Allah, wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang beriman dengan Nabi ni sikap dia tegas dengan orang kafir. Rohama ubanahum, sikap mesra, penuh kasih sayang sesama orang Islam. Patutnya gitu. Ini kita pula terbalik dah. Mesra dengan orang kafir, bermusuh-musuhan sesama Islam. Allahu Akbar. Tak patut gitu. Itu jangan dengar maklumat yang salah. Kalau kita jadi hakim pun, adalah sesuatu itu dengan neraca keimanan dan ketakwaan pada Allah. Bukannya kita salah guna kuasa dan ambil kesempatan pada isu yang ada ini dengan macam-macam kepentingan. Na'udzubillah. Allah uji mereka dengan begitu, Allah uji kita dengan begini. Antara kita ni siapa yang paling baik kualiti amalannya, itu kita persembahkan pada Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah tuan-tuan, panjang lebar dah kita ni. Tuan-tuan nak edit, nak kerak, nak video, nak apa, silakanlah. Kalau saya ditangkap suatu hari, dibunuh sekalipun, saya tak takut. Mati hidup semula. Mayat saya tak jadi hantu pun. Mana kita yakin dengan Allah. Terpulanglah. Dan saya tak takut pun, nak kutuk, orang nak kecau, nak apa. Tugas kita sampaikan kebenaran. Percaya Alhamdulillah, tak percaya Alhamdulillah. Selesai. Jadi setakat itulah tuan-tuan, terima kasih. Dan sama saya ni ada satu buku yang lama saya tulis, tapi cetak baru, Sifat Solat Nabi yang Sahih. Ada lebih 500 hadis, hampir 600 hadis berkait dengan ciri-ciri solat Nabi SAW dari takbir hingga salam. Kita perteguhkan mazhab Syafi'i dengan dalil-dalil daripada hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, dijadikan sempadan. Dan kita juga menjawab sifat solat Nabi yang diterbitkan oleh golongan Wahabi. Masalah tahlil, masalah talqin, masalah kunut, sapuh muka lepas semayang, masalah wirid, masalah talafuz bin niyah, ada dalam ni. Kita perteguhkan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan beli kat kedai. Kalau beli kedai RM50. Beli dengan saya RM30 sahaja. Nak bayar 20 pun boleh, nak bayar 10 pun boleh, nak ambil free pun boleh. Tapi nayalah Pak Karim kalau semua free belaka. Ni kerajaan Madani ni, everything is counted. Kalau tuan-tuan rasa telur mahal, jangan beli telur. Kalau tuan-tuan rasa buku saya ni mahal, jangan beli buku. Kalau rasa nak free, ambil tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Allah kayakan saya dengan hasil yang lain. Tapi saya bawa dalam 30 buah saja. Boleh ambil. Bayar kemudian. Kalau mati, saya halalkan. Tak ada apa pun tuan-tuan. Dan buku ni amat berharga. Untuk kita mantapkan solat kita, agar solat kita ni makin dekat dengan Allah. Nanti suatu hari nanti kalau ada masa, kita buat diskusi buku ni, dapatkan ilmu secara yakin, satu persatu huraiannya, insya-Allah. Akhiran aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.